Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Nurhan yang Ustaz kasihi, sahabat-sahabat Ustaz Syafi'i dan seterusnya sekalian, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Program ini anjuran Lajnah Tarbiyah PAS Kawasan Batu. Kalau ikutkan contohnya, seharusnya ada beberapa orang di peringkat line up kepimpinan PAS Kawasan Batu, Waiman, muka-muka PAS kawasan ataupun pemuda muslimat dan lain-lain lagi. Tapi Ustaz tengok ni rasanya macam tidak memenuhi ruang-ruang tersebut. InsyaAllah halamnya difikirkan oleh pihak penganjur pada masa-masa mendatang untuk memastikan kehadirannya adalah lebih menyeluruh banding dengan malam ini dan mungkin juga pada malam-malam yang sebelum daripada ini. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, tajuk hari ini agak berat tu. Membugar, apa namanya? Membugar tadhiyah. Sehingga sekarang tak faham Ustaz. Okey. Apa-apa insya-Allah mengertilah kira-kiranya macam mana cara untuk kita memperkasakan pengorbanan kita dalam jamaah dan dalam gerakan Islam. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, untuk malam ini Ustaz akan rujuk kepada sepotong ayat Al-Quranul Karim dalam surah Yusuf ayat 108 sebagai landasan kepada perbincangan. Surah Yusuf ayat 108. Jadi Ustaz akan baca, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sila ikut bacaan Ustaz ya. Boleh cari dalam handphone masing-masing. Jumpa kan? Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Baik. Pada surah Yusuf ayat 108 ini berbicara tentang macam mana cara untuk kita memperkasakan jati diri kita di medan dakwah. Maka kira-kiranya secocoklah dengan tajuk kita, iaitulah untuk memperkasakan medan kita dalam harakat Islam ini.
Ustaz akan membuat huraian berdasarkan kepada apa yang Ustaz belajar. Semasa di University of Jordan, Jamiah Urduniyah, Ustaz sempat belajar tafsir surah Yusuf bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Naufal. Profesor Dr. Ahmad Naufal ini, beliau salah seorang yang dikatakan orang kanan Al-Ikhwan Al-Muslimun di Jordan. Tesis beliau, tesis PhD beliau adalah mengkaji tafsir surah Yusuf. Kalau tuan-tuan pergi ke Universiti Al-Azhar Mesir, semasa beliau belajar di peringkat PhD, beliau, tesis beliau namanya tafsir surah Yusuf dirasah tahlil. Tiba masa ayat yang ke-108 ini, beliau berbicara tentang macam mana cara untuk memperkasakan nilai seorang perjuang Islam dalam arena dakwah. Jadi oleh kerana kita semua ni duduk dalam PAS, dan PAS ni ada dua sayap. Satunya sayap dakwah, kedua sayap siasah. Jadi dakwah campur siasah ini memberikan kelebihan kepada kita banding dengan jemaah Islam ataupun NGO lain yang ada di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agak-agak dalam surah Yusuf ayat 108 itu, berapa taujihat agak-agaknya ataupun berapa pengajaran yang kita rasa boleh kita ambil di situ. Cuba cari. Jawapannya nampak tu suruh. InsyaAllah tuan-tuan akan bertemu dengan 8 pengajaran penting daripada surah Yusuf ayat 108. Bukan 8, 9 pengajaran penting. Pengajaran pertama merujuk kepada perkataan qul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Perkataan pertama qul. Perkataan qul ini syarahnya disebut syar'iyatud da'wah. Syar'iyatud da'wah memberi makna kewajipan berdakwah. Kewajipan berdakwah. Wah, masih dalam. Kucingnya. Kalau kita mengkaji metodologi ayat Al-Quran, hampir setiap kali ayat yang dimulakan dengan qul, maka dia adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ia merupakan satu perintah. Apa dia perintahnya? Ialah perintah supaya kita berdakwah kepada manusia. Maka dengan itulah parti Islam Indonesia PAS adalah sebuah parti dakwah. Mustahak untuk kita memahami PAS sebagai sebuah parti dakwah, kerana mutakhir ini kita lihat ramai yang beranggapan bahawa PAS ini ialah sebuah parti siasat. PAS ini ialah sebuah parti politik, dan tidak banyak akhirnya di kalangan kita yang bergerak dalam arena dakwah. Contoh, oleh kerana masa kita singkat, kita direct ke poin. Dalam isu Datuk Tamrin Ghaffar Babu yang terkini, apabila beliau menghantar sepucuk surat untuk tidak bersama dengan PAS lagi, maka ramai di kalangan kita yang respon. Dalam satu kategori saja yang Ustaz nampak cara mereka respon. Ini di kalangan kita ni, apa respon kita? Respon kita
Memanglah itulah contoh al-mutasaqituna ala tariqid dakwah. Belasah tak dulu kita. Nah, itulah dia contoh orang yang gugur dalam medan perjuangan dakwah. Belasah lagi. Apa dia? Memang orang kaya, orang yang berada pada complacent zone tidak akan tahan lama dengan PAS. Mana mungkin dia orang yang kaya, dia orang yang selesa boleh tahan lama dengan PAS. Ada lagi di kalangan kita yang syarah, biarkan yang tak elok tu biarlah semua keluar daripada PAS. Ya, boleh saja kita nak sembang sedemikian rupa, tetapi pada malam ini mari kita membuka sedikit ruang berbicara berlatar belakangkan kepada orientasi dakwah. Sebelum kita nak rasa biarkanlah itu contoh al-mutasaqituna ala tariqid da'wah, maka cubalah kita postmortem, apakah kita telah pun buat sesuatu kepada hamba Allah ini untuk fahamkan Islam kepada dia, untuk fahamkan perjuangan Islam kepada dia, untuk fahamkan apa yang disebut package Islam. Dalam Islam itu adanya akidah, adanya syariat, dan adanya akhlak. Sejauh mana kita engage dengan beliau, fahamkan kepada beliau. Dengan arti kata lain, kalau kita bercakap dalam pokok PAS ni, sejauh mana kita usrahkan tamrin apa-apa, sejauh mana kita tamrinkan tamrin apa-apa, difahamkan bahasa? Sejauh mana kita buat liqah fikri kepada tamrin apa-apa, sejauh mana kita santuni ziarah beliau dan jemput beliau untuk datang kuliah maghrib dan sebagainya. Dalam hal ini Ustaz sempat membuat postmortem. Kebetulan Ustaz juga berada dalam lajnah tarbiyah PAS Ustaz. Ustaz Tih pun ada tu rasanya. Bila kami berwasap dan terbukti sebenarnya kita ketika mana nak jemput orang seperti ini masuk dalam PAS, wah, ligat sekali. Kita kepung habis-habisan. Kita guna berbagai-bagai strategi. Kita meeting bagaimana pancing mereka yang disebut artis, mereka yang disebut kumpulan VIP, mereka yang disebut sebagai orang yang personal, yang ada yang figure-figure hebat. Tetapi malang sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berjaya mempaskan mereka, atau bahasa mudahnya, wa imma di kalangan artis ataupun di peringkat kumpulan VIP, nyata sekali kita membiarkan mereka dalam keadaan kosong. Akhir sekali sampai ke peringkat mereka merasakan semasa mereka berada UMNO pun kosong jiwa mereka, masa mereka berada PAS pun kosong jiwa mereka. Semasa mereka beramno pun mereka tak dibimbing tangan mereka ke jalan yang benar. Semasa dalam PAS pun mereka tak terasa mereka dibimbing tangan mereka menuju ke jalan yang benar. Ini apa yang mereka rasa. Dan Ustaz pada minggu lepas sempat bertemu dengan seorang korporat. Beliau ni lebih cenderung kepada aktiviti tabligh, pergi ke Seri Petaling dan sebagainya. Okey, dia jemput Ustaz untuk sembang, dan dia memang ada naluri untuk menyertai PAS. Cuma satu perkara yang dia timbulkan persoalan, dan persoalan itu menyebabkan Ustaz terkasima. Apa terkasima tu? Terkacing gigi dan lidah. Tak boleh buat apa-apa. Dia kata, Dr. Azhar, kalau saya masuk PAS, isi borang PAS, isytihar masuk PAS, agak-agak saya akan dibimbing macam jemaah tabligh bimbing saya ke? Ustaz pun congkit tanya, macam mana jemaah tabligh bimbing Datuk? Dia Datuk, dia kata, Masya Allah, saya akan pergi ke Seri Petaling 2 kali seminggu. Kami akan ada doa-doa tertentu, zikir-zikirnya tertentu. Kami akan diajar, dibimbing untuk salat berjemaah.
kami akan disyarahkan bayar bla bla bla, dan ukhuwahnya kalau kami mantap sekali, dan kami akan di pressure untuk perkara pertama bersihkan hati kami daripada ujub, riak, takabur, sombong, bakhil, buruk sangka, kecewa, lalai daripada mengerti Allah. Itu semua kami akan put out the side, buang. Agak-agak modul ini ada ke dalam PAS, tuan-tuan dan puan-puan. Retorika kita kata ada, retoriknya ada. Oh, kita komprehensif. Dia syur kamil wa mutakamil. Maaf ya, bicara ni Ustaz tak sembang di surah masjid ni. Ini kita bicara sesama diri kita, bukan atas nama al-ihana untuk menghina kita, tapi kita kena ambil sebagai cabaran. On papernya begitu, tetapi secara praktikalnya nampak semakin hari semakin kusam, semakin hari semakin kusut, semakin hari semakin hina nilai. Jadi nak tak nak, kita dah semula tuan-tuan dan puan-puan mesti mengamalkan qul tadi. Apa dia? Syar'iyatul dakwah, kewajipan berdakwah. Jangan terlampau leka dengan politik kepadian sampai ke mereka kita cicirkan madamu kita. Kalau kita lompong, tidak memberikan pengisian, tak turun secara agresif, anda membuat jakaan, tidak mustahil Tan Sri Muhammad Taib juga akan mengikuti jejak langkah Tamrin Farbabu. Sebab apa? Sebab beliau pun rasa kosong dan sebagainya. Jadi perkara ini menjadi kewajipan kepada kita bersama. Mungkin tuan-tuan timbulkan soalan, Ustaz, ini bukan level saya nak pergi jumpa dengan Tamrin Farbabu dan sebagainya. Okey, tak apalah, kita ambil standard kita. Standard kita yang berada pada middle class, standard kita yang berada di peringkat grassroots. Maka di sini ayo timbulkan persoalan, demi nak beramal dengan perkataan qul, cuba kita semak balik dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, berapa orang yang kita istilahkan sebagai mad'u berjaya kita tarik. Ulang sekali lagi ni. Oleh kerana kita ni jiwa dakwah ni, jiwa pendakwah. Dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, agak-agaknya berapa orang yang telah berjaya kita bawa mereka untuk menuju ke jalan dakwah. Wa imma atas nama nak memperkenalkan PAS, wa imma atas nama nak isi borang PAS, wa imma atas nama nak bawa mereka ni supaya pergi kuliah maghrib, wa imma nak ajak mereka ni sama-sama baca maksurah. Agak-agak berapa orang dalam seminggu, dalam sebulan? Jujur ya, Ustaz kata, kalau Ustaz boleh dikatakan sikit yang teramat sangat, maybe dalam sebulan tak ada seorang. Hak adanya balik, hak adanya kita just pada pergi kuliah maghrib. Okey, adalah 100 orang. Itu bukan kita mencari orang, itu kita dijemput. Sifat sebagai pendakwah mencari, bukan sekadar menjemput, mengisi program sekian terima kasih, assalamualaikum, balik. Tak. Justru kalau kita rasa kita nak memobilisasikan kekuatan kita, ialah kita mesti beramal dengan ayat, bukan ayat ni. Perkataan pertama surah Yusuf 108 disebut qul, yang menjadi syar'iyatul dakwah, kewajipan kita berdakwah. Nak zaman sekarang, zaman handphone, semua kita ni ada WhatsApp belaka. Ayo ambillah apa-apa jua mesej dakwah dan sampaikan semaksimal kepada grup WhatsApp. Kalau kita kata, oh saya dah aktif, maka percayalah tuan-tuan dan puan-puan, gerakan missionary Kristian jauh lebih aktif dalam menyampaikan missionary mereka kepada orang ramai melalui WhatsApp group. Ustaz di universiti ada terlibat dalam
mengajar subjek khas untuk non-Muslim saja yang diberi nama perkembangan diri, The Humanity Values Program. Adalah 2-3 orang yang Hindu. Mereka ini secara agresif terlibat dengan Hindu Sanggam. Bukan ikan singgah, Hindu Sanggam. Dan Hindu Sanggam ini mereka sangat agresif dalam menyebarkan diayah mereka melalui WhatsApp. Yang pernah Ustaz tengok dalam WhatsApp group mereka, Masya Allah, macam mana mereka design WhatsApp mereka. Bila kita baca tu dengan poster yang cantik, dan mereka menghabiskan masa yang banyak untuk mereka pergi tembusi kepada India yang tidak ada agama ni, terutama sekali di estate-estate di Selangor dan sebagainya, supaya mereka lebih agresif dalam beramal dengan agama Hindu, dan dalam masa yang sama melihat agama-agama lain adalah sebagai ancaman, termasuklah agama Islam. Kalau kita rasa kita dah berasap dah, mereka jauh lebih berasap, tapi mereka fokus buat kerja. Dan nyata sekali bagaimana Hindu Sanggam berjaya dengan skala yang besar untuk mendoktrinasikan nilai hidup beragama dengan agama Hindu, dan dalam masa yang sama ialah untuk mereka memberikan makeup yang buruk terhadap agama-agama lain, terutama sekali agama Kristian. Maknanya apa? Maknanya mereka ada jiwa dakwah. Jadi itu pengajaran pertama daripada Qul. Kita juga mesti lebih agresif daripada mereka. InsyaAllah hari ini hari Jumaat. Tunggu ke Jumaat depan ada 7 hari. Ada 7 hari. Ustaz harap sangat-sangat paling tidak ada target yang kita nak achieve. Ada KPI kita. Okey, nampak dah 3 orang guru kat sekolah. Nampak dah jiran 3 buah rumah jiran kat rumah. Jadikan itu sebagai target pada sasaran kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hadhihi sabili. Ingat ya, qul hadhihi sabili. Hadhihi sabili dibahas oleh Dr. Ahmad Naufal tadi dengan maksud risalah ad-da'wah. Hadhihi sabili, inilah dia jalanku. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah dia jalanku, dalam braket Islam. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya ialah risalah ad-da'wah. Kita mesti bergerak membawa misi dakwah. Kalau tadi kewajipan berdakwah, qul, biar kita terasa ini kewajipan. Ulama ajar kewajipan tu sampai ke pekat. Kalau kita solat kita rasa boleh pahala, tak solat kita rasa berdosa. Itu makna qul tadi. Adapun risalah dakwah terfokus kepada risalatul dakwah yang disebut misi dakwah. Macam mana kita nak buat misi dakwah? Kata kuncinya ialah kita mesti pupuk orang ramai supaya mereka ada rasa nikmat hidup bertuhan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang Islam tetap orang Islam, tetapi entah macam mana semacam tercabut dalam diri mereka nikmat hidup bertuhan. Tercakup dalam hidup mereka nikmat hidup bertuhan sampai ke peringkat mereka merasakan kalaupun mereka beribadah, maka kelazatan beribadah itu mulai terpecah dalam hidup mereka. Bukan tak solat Isya tadi, solat tapi tak rasa sedap dengan solat. Tu Ustaz pun dah bahas sedap tu. Okey, sudah solat, bukan tak berzikir, tapi tak rasa sedap bila berzikir. Qiyamul Lail pagi tadi, bukan tak qiyamul, tapi tak rasa sedap dengan qiyamul Lail. Bukan tak baca Quran, tapi tak rasa sedap dengan baca Quran. Okey, amal ma'ruf nahi munkar buat, datang mesyuarat buat, tapi tak rasa sedap dengan kerja-kerja Islam.
Ini kenapa jadi macam tu? Sebab nikmat hidup bertuhan hari ini mulai luntur di kalangan orang-orang Islam. Tanpa sekarang, tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia nak sekarang ini sedang dilanda dengan satu fikiran yang disebut liberalisme beragama. Kebetulan Ustaz baru saja siap sebuah buku yang dikehendaki oleh Majlis Agama Islam Selangor, khusus membincangkan tentang bahaya, ancaman pluralisme dan liberalisme beragama di Malaysia. Kajian khusus di Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Selangor. Sebab itulah apabila ulama besar nak datang ke Malaysia dan dihalang, Ustaz sebenarnya dapat maklumat 3 bulan lepas saja. Kenapa? Mereka ni bukan kata datang kata sambareno tak, tetapi mereka datang untuk menjayakan misi mereka. Misi mereka apa dia? Misi mereka ialah macam mana untuk memastikan wujudnya suasana liberalisme beragama dengan skala yang besar di Malaysia. Kalau boleh mereka akan gunakan modul yang sama apa yang mereka buat di Indonesia. Semua agama sama dan semua agama menuju ke syurga. Poin simple yang mereka guna ialah tidak ada satu agama pun kecuali menyuruh perkara yang baik, dan tidak ada satu agama pun kecuali melarang perkara yang tak baik, yang jahat. Islam ajar, wahai anak, kamu mesti taat kepada ibu ayah. Kristian juga ajar, wahai anak, kamu kena taat kepada ibu ayah. Buddha, Hindu juga sebut, wahai anak, kamu kena taat kepada ibu ayah. Jadi apa lebihnya Islam dan apa kurangnya Hindu Kristian? Tengok permainan seperti itu dicanangkan. Bagi anak muda, mereka yang lebih suka tidak terikat dengan pandangan yang rigid, maka diterima pakai dalam perkara ini. Diterima pakai. Oh betul juga. Yang penting ialah kita ni ada Tuhan. Yang penting kita ni seorang yang baik. Contoh dalam satu isu namanya menutup aurat. Okey, menutup aurat yang sebenar namanya berjilbab. Benar kan, Muslimat? Ada satu lagi jenama baru namanya jilbab. Bok kebu. Berjilbab. Macam mana tak tahu sangat? Okey, baik. Produk ini datang daripada Indonesia. Dan bila kita membuat kajian, rupa-rupanya ia terhasil daripada nilai hidup berasaskan kepada liberalisme beragama. Okey, yang penting kita sopan. Kalau dah berjilbab itu sopan, silakan. Kalau kata berjilbab itu sopan, silakan. Ustaz faham kan berjilbab macam mana? Tahu tak macam mana pakaian berjilbab? Macam mana muslimat? Pakai tudung juga kan? Okey, pakai tudung, telekung lah, pakai telekung. Kemudian dia pakai t-shirt ketat tu. Pakai t-shirt ketat, nampak habis tu. Tumbuh sana, tumbuh sini. Bayangkan, dia umur 18 tahun. Pakai t-shirt adik dia umur 8 bulan. Habis sama tetap jilbab depan. Tapi inilah dia pengaruh kepada liberalisme beragama. Dan akhir sekali hampir kebanyakan wanita Indonesia yang muda-muda menerima ini sebahagian daripada nilai moral atas nama kebebasan beragama. Sehingga kan Majlis Agama Islam di Indonesia terpaksa mengeluarkan fatwa akan haramnya berpakaian muslimah secara berjilbab ini. Bagi kita, tuan-tuan dan puan-puan,
Ini hasil daripada tidak ada lagi nikmat hidup bertuhan, tidak ada lagi nikmat hidup beragama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu cerita, dan cerita ini boleh dijadikan satu pengajaran yang penting bila kita berbicara tentang nikmat hidup beragama. Ceritanya begini. Ada seorang remaja, kerja dia ni mengkritik Tuhan saja, mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala. Dianya rambut panjang, sehinggalah dia pergi masuk ke kedai gunting, dan dia suruh pakcik tu gunting rambut dia. Sambil rambut dia digunting, kerja dia membebel saja. Antara yang dia bebel ialah Allah katanya kaya, tapi kenapa ramai hamba-hamba Allah di luar sana miskin? Allah ni hakim bijaksana, tapi kenapa ramai di luar sana manusia yang bodoh? Kenapa Allah Ta'ala tidak mengkayakan hamba-hambanya? Kenapa Allah Ta'ala tidak mencerdikkan hamba-hambanya? Dulu seketika datang yang mulia, tengok tu, ramai hamba-hamba Allah yang sakit, sedangkan Allah sifatnya Asy-Syafi yang menyembuh. Kenapa payah sangat Allah nak sembuhkan sakit akan hamba-hambanya? Kerja dia ialah tu dia, membebel saja. Pakcik yang tukang gunting rambut ni rimas dengan apa yang berlaku, sehinggalah dia dapat satu idea. Ideanya apa? Ideanya ialah di kedai gunting dia tu cermin, di luar sana ramai orang lalu lalang. Dalam ramai-ramai orang yang lalu lalang itu, tiba-tiba datang selalu anak muda yang rambut panjang. Datang lagi anak muda yang kedua yang rambut panjang. Akhir sekali pakcik yang tukang gunting ni tanya anak muda yang banyak songel ni. Dia kata, "Baik bro, kamu tengok tak? No, di luar kedai aku ada seorang pemuda rambut dia panjang. Tengok pula, ada lagi anak muda yang kedua rambut dia panjang. Kenapa rambut dia kekal panjang, walhal dalam masa sama dia tahu aku ni ada premis kedai gunting?" Sila jawab. Wah, dengan semangat dia jawab. Apa dia kata? Memanglah sebab dia tak datang kepada kamu. Bila dia tak datang kepada kamu, tak hulur rambut dia untuk dia gunting, maka kekal dah dia berambut panjang. Biarpun dia lalu lalang di hadapan kedai kamu, pokoknya dia tidak datang kepada kamu. Maka begitulah akhir sekali dibidas balik oleh pakcik yang tukang gunting rambut tu. Dia kata, nah, itulah dia jawapan kepada persoalan yang kamu tanya aku tadi. Kenapa manusia itu ada masalah? Kenapa manusia ini ada masalah? Ada manusia itu kecewa, ada manusia itu tension, ada manusia itu stres, ada manusia itu depres. Bukan kerana Allah tidak ada, tetapi kerana mereka tidak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran mereka tidak datang kepada Allah, maka mereka terpaksa menanggung liability dalam kehidupan mereka. Pokoknya nikmat hidup bertuhan sudah tidak ada lagi pada diri orang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fenomena ini sangat berlaku di Malaysia mutaakhirin. Dalam keadaan kita menghadapi faham liberalisme dan pluralisme beragama, dan maaf cakap, rakan-rakan kita dalam tahaluf siasi pun ada di kalangan mereka yang terjebak pada kancah ini. Itu sebab kadang-kadang berlakunya suang-suang buku dalam perhubungan kita. Kerana kita lebih menjaga akidah kita, maka kita mesti mendahulukan misi dakwah melebihi daripada segala-galanya. Maka ini namanya hadihi sabili. Dua. Yang ketiga ialah ad'u. Ingat, ambil balik ayat tadi, qul hadhihi sabili
ad'u. Ad'u maknanya aku menyeru. Dalam konteks huraian pada ayat ini, satu istilah yang digunakan pakai namanya al-harakatul mustamirrah, iaitu kerja dakwah adalah satu kerja yang berterusan. Salah kalau kita meletakkan satu fahaman kitalah orang pertama yang memulakan dakwah dan kitalah orang terakhir yang menamatkan misi dakwah. Sebelum kita berdakwah, sudah ada orang-orang yang terdahulu berdakwah. Hatta bila kita meninggal dunia, akan ada kesinambungan dakwah daripada kita. Sebab itulah, hasil daripada itu, pertama sekali, seorang pendakwah jangan rasa dia bongkak apabila dakwah dia mulai diterima orang, compare dengan dakwah yang dibuat pada 10 tahun yang lampau, 20 tahun yang lampau, bagaimana dakwah mereka tidak diterima masyarakat. Sebab apa? Sebab orang yang terdahulu daripada kita, mereka lah yang menanam benih, kita yang memetik buahnya. Oleh yang demikian, tidak sama hebatnya orang yang jerih menanam benih banding dengan kita yang hari ini hanya memetik buah. Sama juga, hari ini kita menanam benih, selepas kita meninggal dunia, insya-Allah kita akan nampak bagaimana benih yang kita tanam itu 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, insya-Allah akan